Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة على الهدى ابتغاء مرضات الله وثوابه. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah, dengan nikmat iman, dengan nikmat siha wal afiyah, kita diberikan peluang oleh Allah untuk menghabiskan bahagian daripada waktu-waktu yang lapang mungkin untuk kita, untuk digunakan bagi perkara-perkara yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat di atas apa yang akan dikongsikan terlebih dahulu kepada yang menyampaikan dan juga kepada hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, selepas daripada kita tangguhkan untuk bulan Ramadan, kita akan sambung insya-Allah perbincangan daripada tafsiran daripada surah Al-Baqarah, di mana pada pertemuan kita yang lepas kita membahaskan lebih kurang sehingga ayat yang ke-38, di mana Allah Subhanahu wa taala sehingga ayat ke-38 adalah membincangkan tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihi salam, keistimewaan-keistimewaan yang Allah taala berikan kepada yang namanya Bani Adam, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang manhaj ataupun suatu ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, suatu bekalan yang Allah taala bekalkan untuk panduan kepada Nabi Adam alaihi salam, di mana kalau disebut panduan kepada Nabi Adam juga adalah panduan kepada zuriat Nabi Adam yang daripadanya datangnya kita semua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihi salam dan juga Sayyidatina Hawa, isterinya Nabi Adam alaihi salam, bukan setakat diturunkan macam tu dengan tangan kosong. Dibekalkan dengan suatu manhajul hayat, yakni manhaj kehidupan, bekalan kehidupan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk Nabi Adam untuk membawa turun sekali ke muka bumi untuk diajarkan kepada zuriatnya bekalan tersebut, dan dengan berbekalkan bekalan yang Allah Ta'ala berikan supaya mereka sama-sama dengan Nabi Adam boleh balik semula ke tempat asal, yakni syurga Allah. Kita semua tempat asal kita adalah syurga, made in Jannah, product of Jannah, sebab kita dijadikan di dalam syurga, yakni datuk kita Nabi Adam alaihi salam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan di dalam syurga. Maka masing-masing daripada kita sebenarnya memegang sijil kelahiran ataupun pasport syurga. Tinggal lagi kita akan balik semula ke situ ataupun tidak, waliyadzubillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membekalkan kepada Nabi Adam bukan setakat diturunkan dengan tangan kosong, tapi dibekalkan sekali dengan suatu ajaran bekalan untuk digunakan kepada Nabi Adam dan juga kepada zuriat Nabi Adam. Sebab itu dalam Al-Quran pada ayat yang ke-38 Allah menyebutkan, qul nahbitu minha jami'a, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari syurga itu, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kekhawatiran atau mereka tidak pula merasa sedih hati.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan cerita selepas daripada diturunkan, yakni disuruh Nabi Adam turun ke bumi. Qulna ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semua. Kenapa digunakan istilah turunlah kamu semua, sedangkan yang nak disuruh turun adalah Nabi Adam dan juga isterinya 2 orang? Boleh juga dengan Allah Ta'ala sebutkan, di mana sebelum-sebelumnya semuanya digunakan dengan istilah berdua. Fa'azallahuma syaitan fa'akalahuma, mereka berdua telah makan, mereka berdua telah dipesongkan, mereka berdua. Semua ayat-ayat yang cerita sebelum tu, semuanya Allah Ta'ala sebut mereka berdua, yakni Adam dan juga isterinya Sayyidatina Hawa. Tapi mengapa bila mana Allah sebutkan turunlah kamu semua, dia tak gunakan istilah turunlah kamu berdua? Sebab yang diturunkan ke muka bumi bukan mereka berdua sahaja, ada orang ketiganya. Ada yang ketiganya, iaitu siapa? Iblis. Maksud daripada ayat ini, qul nahbitu minha jami'a, turunlah kamu semua ke bumi, itu adalah suruhan kepada Nabi Adam, Sayyidatina Hawa, dan juga ada satu lagi yang disuruh turun sekali, iaitu Iblis. Tidak adil bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah turunkan Iblis, tak turunkan dia punya ubatnya. Yani Nabi Adam dan juga Sayyidatina Hawa disuruh turun, dibagi sakit, tapi takkan tak diberikan ubat. Diberikan juga ubat untuk mengubat kepada penyakit tadi, yakni penyakit yang ini Iblis, diberikan ubatnya untuk stablekan ataupun untuk mengatasi kepada penyakit tadi, iaitu diberikan, disebutkan dalam ayat ni, fa imma ya'tiyannakum minni, yakni petunjuk daripada aku wahai Adam, ikut petunjuk yang aku bekalkan kepada kamu. Yakni suatu manhaj kehidupan, suruhan, bekalan yang Allah Ta'ala bekalkan kepada Nabi Adam AS, yang merupakan petunjuk daripada Allah. Maka Nabi Adam AS dengan berbekalkan petunjuk daripada Allah, wahyu daripada Allah yang akan memberikan kejayaan di dunia maupun di hari akhirat, dengan berbekalkan bekalan tersebut, Allah Ta'ala sebutkan, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikut kepada petunjuk aku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka itu takkan ada kekhawatiran, takkan takut, wala hum yahzanun, dan mereka juga takkan berasa sedih hati. Satu lagi perkara yang nak diberitahukan daripada ayat ini adalah, kepada sesiapa yang mengikut kepada petunjuk Allah, maka mereka itu akan bebas daripada al-khawfu wal hazan, yakni takut, perasaan takut, khawatir dan perasaan sedih. Manusia ini mereka merasa takut dengan beberapa perkara, dan manusia ini akan rasa takut, kita ni akan rasa takut dengan sesuatu kerana kita ini kurang takut dengan Allah. Kalau kita ini takut dengan Allah, maka dengan perkara-perkara lain kita tak akan rasa takut. Sebab manusia ini takut imma sama ada sesuatu itu akan ditimpa kepadanya atau sesuatu itu akan hilang daripadanya. Sama ada 2 perkara sahaja yang manusia kita semua takutkan. Kita takutkan sesuatu menimpa kepada kita, penyakit maupun kemiskinan maupun apapun lah, musibah ataupun apapun. Kita takut sesuatu itu ditimpa kepada kita, ataupun kita takut sesuatu yang ada kepada kita itu hilang, maka kita akan merasa sedih. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut kepada aku punya petunjuk, la khaufun alaihim, ini janji daripada Allah, jaminan daripada Allah. La khaufun alaihim, mereka itu tidak akan rasa khawatir, tidak akan rasa takut. Bukan setakat itu, bukan setakat mereka tak rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka juga tak akan rasa sedih. Apa maksud mereka takkan takut, mereka takkan sedih? Bila mana dengan seseorang di dalam kehidupannya berbekalkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan apa sahaja pun yang Allah Ta'ala suruh mereka buat, meninggalkan apa sahaja pun yang Allah Ta'ala larangkan kepada mereka, insya-Allah mereka takkan ditimpa dengan perasaan takut. Mereka pun tak risau kalau sesuatu itu menimpa kepada dirinya. Sebab apa? Sebab mereka dah takwa kepada Allah, mereka dah takut kepada Allah. Yakni bila mana seseorang itu kuat takutnya kepada Allah, maka dia takkan risau apa-apa pun menimpa kepada dia, sebab dia tahu yang ditimpakan kepadanya setelah dia cukup takwa kepada Allah, setelah dia cukup buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tapi tetap Allah Ta'ala nak bagi sesuatu kepadanya, maka dia akan merasakan tak apalah, ini kan hak Allah.
maka dia tak akan rasa takut dengan sesuatu yang ditimpa kepadanya, dan dia juga tak akan rasa takut sesuatu yang hilang daripadanya bila dia bertakwa kepada Allah. Sebab dia akan rasakan bila sesuatu itu hilang daripadanya, maka dia akan rasakan ini kan juga hak Allah. Allah Ta'ala layak untuk memberikan, Allah Ta'ala juga layak untuk mengambil sesuatu daripada kita. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Nabi Adam alaihi salam, wahai Adam, kami bekalkan kepada kamu ini petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membekalkan petunjuk ini, dengan membekalkan manhaj kehidupan ini, insya-Allah kamu tidak akan menimpa ketakutan, dan kamu juga tidak akan menimpa kesedihan bila mana sesuatu itu menimpa kepada kamu. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita, sebelum daripada ayat ke-38, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam kalimah taubah. Kita dah bincang tentang masalah taubah pada pertemuan yang lepas, cuma sedikit ulangan. Bila mana Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam AS ke muka bumi, diturunkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ilmu pertama sekali yang diajar kepada Nabi Adam adalah ilmu taubat. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Ilmu pertama yang diajarkan kepada Nabi Adam, amalan pertama yang Nabi Adam buat, ibadah pertama yang Nabi Adam buat di atas muka bumi ini adalah taubat kepada Allah. Petunjuk kepada kita, nak bagi tahu kepada kita, Allah Ta'ala sendiri ajarkan kepada Nabi Adam yang namanya taubah. Kita juga dah bincang, taubat yang diajarkan kepada Nabi Adam bukan kerana Nabi Adam tu berdosa. Nabi Adam tidak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana yang berlaku itu tidak dikira sebagai dosa bila mana dinisbahkan kepada para anbiya, kerana itu adalah Allah Ta'ala sendiri sebutkan dalam Al-Quran, kami telah mengambil janji kepada Nabi Adam alaihi salam, tetapi beliau tidak buat. Falam najid lahu azma, dan kami dapati sebenarnya Nabi Adam tidak berazam pun untuk tinggalkan apa yang kami suruh. Ya, ini permasalahan tu panjang dibincangkan dalam bab ismatul anbiya, maksumnya para anbiya. Pertama sekali yang dibincangkan adalah kemaksuman Nabi Adam, yakni perkara yang berlaku kepada Nabi Adam, yakni disuruh oleh Allah untuk tinggalkan daripada makan buah, tapi Nabi Adam tetap makan. Itu tidak dikira sebagai dosa bila mana dinisbahkan kepada para anbiya, kerana mereka itu maksum. Tapi kenapa pula Allah Ta'ala ajarkan kalimah taubah kepada Nabi Adam? Itu bukan nak bagi tahu sebab Nabi Adam berdosa lalu diajarkan kalimah taubah, tapi nak bagi tahu bila mana Allah Ta'ala ajarkan taubah kepada Nabi Adam, itu sebagai petunjuk kepada zuriat Nabi Adam, yakni kepada kita. Kan sesuatu perkara bila mana berlaku kepada seorang Rasul, seorang Nabi, itu sebenarnya banyak petunjuknya, hikmahnya adalah kepada umat ini, adalah kepada manusia. Tapi Allah Ta'ala jadikan perkara itu berlaku melalui para anbiya. Sebagai contoh, baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita pun beriman bahawa semua para nabi itu maksum. Maksum maknanya mereka itu bebas daripada melakukan dosa besar, daripada melakukan dosa kecil, daripada melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah, daripada melakukan lalai dalam menyampaikan dakwah, daripada perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah mereka. Macam-macam perkara, semua itu para anbiya dijamin oleh Allah. Tapi juga kita terbaca, juga kita tengok dalam perbincangan-perbincangan para ulama, berlaku juga beberapa perkara sebagai contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi perkara ini tidak layak untuk kita sebutkan, sentiasa kita sebutkan, takut-takut hilang adab dengan Rasulullah. Tapi kita sebutkan kerana atas dasar ilmu. Contohnya, pernah juga satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terqada solat. Satu kali sahaja Nabi pernah di dalam hidupnya terqada solat asar, tertidur. Nabi suruh itu pun dalam musafir Nabi berehat, Nabi bersandar ke untanya dengan beberapa orang para sahabat, antaranya Sayyidina Bilal dan juga sebagainya. Jadi Nabi bagi tahu kepada Bilal, ya Bilal, nanti kita rehat sekejap, sampai kepada waktunya nanti kamu kejutlah kita untuk solat. Sayyidina Bilal pun tertidur, para sahabat lain pun tertidur, Rasulullah juga tertidur. Akhirnya solat asar tu terqada. Apa pasal boleh jadi terqada? Bukankah Allah Ta'ala boleh jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tidak terqada solatnya?
berlaku perkara itu sebagai menjadi syariat kepada umat. Bila mana berlaku kepada Rasulullah perkara semacam tu, maka kita pun boleh belajar apa boleh kita buat kalau kita terqada solat. Ini nak bagi tahu sesuatu perkara itu berlaku kepada para anbiya, bukan kerana perkara itu kerana kurang taatnya mereka kepada Allah, ataupun perkara itu menunjukkan kepada kekurangan yang ada pada mereka, supaya kita boleh belajar. Oh, kalau kita dah terbuat macam ni, maka kita ada petunjuk daripada kita punya Nabi. Sebab itu Allah Ta'ala ajarkan kalimah taubah kepada Nabi Adam, nak bagi tahu kepada umat, nak bagi tahu kepada manusia, kalau terbuat salah, itu caranya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertaubat kepada Allah, kalau kita bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah, insya-Allah kita akan diampunkan semua kita punya dosa, walaupun sebesar macam mana pun kita punya dosa kecuali syirik kepada Allah, insya-Allah akan diampunkan oleh Allah dengan 4 syarat. Syarat yang pertama untuk taubat itu diterima oleh Allah, al-iqla'u 'anil dhanbi. Kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, syarat pertama untuk kita diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan kita punya dosa terus. Yang ini tidak sah kalau seorang itu taubat kepada Allah tapi dosa tu masih lagi buat, masih lagi merancang untuk buat. Dah taubat dah, tak nak terima rasuah, tapi dah merancang dah besok nak ambil rasuah lagi, contoh. Jadi tinggalkan terus apa semua dosa-dosa. Itu yang pertama, syarat pertama. Yang kedua adalah an-nadmu 'ala dhanbi, merasa menyesal dengan dosa yang dilakukan. Yani kalau dengan kita merasakan Allah, ruginya aku dah terbuat suatu perkara yang mengundang kepada murkanya Allah, mengundang kepada perkara aku ini boleh jauh daripada Allah, maka kita rasa menyesal sebab dosa-dosa yang dilakukan. Kalau hati kita pun rasa tak apa, happy, tak ada masalah, tak ada apa pun, itu tidak membawa kepada kita merasa menyesal. Yani menyesal, tahu kan, menyesal kan, kita bukan tak pernah menyesal dalam urusan-urusan kita, maka kita menyesal dalam kita punya maksiat, dosa-dosa yang kita buat. Syarat yang ketiga adalah berazam supaya tidak mengulang kepada dosa yang dilakukan. Kena ada azam, usaha supaya tak ulang lagi dosa yang dibuat. Yang keempat, syarat yang keempat untuk diterima kita punya taubat di sisi Allah adalah kalau kita ada hak yang perlu kita bayar kepada manusia, yakni hak kita dengan makhluk, maka perlu diselesaikan. Hak kita dengan manusia, hak kita dengan saudara kita, hak kita dengan orang lain, itu tidak ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah menzalimi orang, maka wajib minta maaf kepada si fulan tadi yang kita zalimi. Kita pernah menyusahkan orang, wajib untuk kita minta maaf. Kita pernah mengambil hak orang lain, kita pernah membuat suatu perkara yang boleh mengundang kepada marah orang lain, maka kita perlu meminta redha, meminta maaf kepada orang tersebut. Itu syarat yang keempat untuk kita diterima taubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam kalimah taubah sebagai ilmu yang pertama sekali di atas muka bumi, nak bagi tahu sebenarnya pintu taubat Allah ini terbuka seluas-luasnya kepada umat. Kita bukan seperti mana umat-umat yang sebelum ni. Umat-umat sebelum ni seperti Bani Israel contoh, mereka punya cara taubat macam mana akan disebutkan insya-Allah pada ayat-ayat yang akan datang. Kalau mereka punya taubat, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Dalam kisah ya, insya-Allah dalam beberapa ayat akan datang disebutkan cara untuk Bani Israel bertaubat adalah dengan membunuh diri mereka. Faqtulu anfusakum, dihukum bunuh baru diterima taubat mereka. Tapi kepada kita tak payah macam tu pun, memadai dengan kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan menyesal, dengan berazam takkan berulang, dengan beberapa syarat tadi, kita insya-Allah taubat kita akan diterima oleh Allah. Kerana apa? Kerana ini adalah suatu perkara yang Allah Ta'ala khaskan untuk memudahkan kita masuk syurga. Jadi itu satu perkara yang boleh kita sebutkan daripada ayat yang tersebut. Kemudian di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah sebutkan faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikut kepada hidayah yang aku berikan, fala khaufun alaihim, mereka ini takkan rasa takut, mereka ini juga takkan rasa susah, mereka ini tidak akan rasa sedih. Yani kita diajar bila mana
menimpa sesuatu perkara yang sedih, sedih ni bukan tak berlaku kepada siapa pun berlaku sedih. Hati itu merasa sedih. Para anbiya pun mereka pun bersedih juga dengan beberapa perkara. Tapi ini kita diajarkan kepada kita, kalau sedih, sedih itu dengan beriman. Jangan kita biasakan, jangan kita layan kita punya sedih semacam orang tak ada Tuhan. Sedihnya kita perlu disertai dengan iman. Ya, ini apa makna perlu disertai dengan iman? Ya, ini kita merasakan kalau sesuatu perkara itu sedih dengan sebab apa? Itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ubatnya juga adalah kepada Allah. Ya, ini suatu yang perkara yang menyebabkan kita rasa sedih, dia punya ubatnya untuk hilangkan juga ada kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita sentiasa akan terikat dengan Allah. Okey? Kadang-kadang kita merasakan suatu perkara itu suatu musibah, suatu perkara yang sedih kepada kita, kita pun memberontak. Kita pun tertanya-tanya, kenapa perkara ini berlaku kepada aku? Kenapa berlaku kepada aku? Kita rasa susah dengan sesuatu musibah, sesuatu bala, sesuatu kesusahan, sesuatu perkara yang sedihkan kita berlaku kepada diri kita, kita rasa memberontak dengan Allah. Kita rasa tak puas hati dengan Allah. Apa pasal aku yang dapat? Apa pasal tak bagi pada orang lain ya Allah? Walaupun kita tak ucapkan dengan kita punya mulut, tapi hati kita memberontak macam tu kadang-kadang. Percayalah, yang namanya musibah, yang namanya kesedihan, yang namanya suatu perkara susah, bila mana ditimpa kepada kita, kalau kita yakin itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ianya disertai dengan hikmah. Walaupun perkara itu kadang-kadang susahkan kita, tapi perkara itu susahnya adalah untuk mudah akan datang. Contoh, kalau kita terseliur kita punya tangan, ataupun patah tangan terseliur, kita pergi urut, untuk mengubat kita punya seliuh tadi, orang yang tukang urut tu, dia bukan buat suatu perkara yang tak sakit. Dia punya urut, dia punya nak elokkan tu buatkan kita lagi sakit daripada kita terseliur tadi. Ternyata bila mana dia nak pulihkan kita punya tangan, kita punya kaki yang terseliuh tadi, sakitnya tu lebih lagi daripada kita terseliuh tadi. Hasilnya nanti kita akan sihat. Begitu keadaan bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kesusahan, suatu musibah kepada kita, itu sebagai ubat kepada kita supaya ada kebaikan nanti lepas tu. Sebab bila mana kita diberikan susah, bila mana kita ditimpa musibah, baru kita akan kembali kepada Allah, baru kita ingat Allah. Tapi bila mana kita dapat nikmat, belum tentu kita ingat Allah. Kan? Jadi sebab tu dalam kita punya amalan, bila mana kita dapat nikmat, kita kata alhamdulillah. Bila mana dapat musibah, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dua-dua, dapat nikmat ingat Allah, dapat musibah pun ingat Allah. Ini kita punya manhaj kehidupan. Bukan dapat musibah baru ingat ya Allah, ya Allah. Dapat nikmat tak sebut sepatah pun ya Allah. Bila mana tak ada duit, ya Allah, banyak lagi bil tak bayar lagi ni, yuran sekolah tak bayar lagi, itu tak cukup, ini tak cukup, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi bila masuk gaji, cocok kad dekat kepala singa tu, tengok angka 45 nombor, tak pernah sebut alhamdulillah. Ini kita punya sifat. Bila mana dapat nikmat tak ingat Allah, bila mana dapat susah baru ingat Allah. Terkadang Allah Ta'ala berikan kesusahan kepada kita supaya kita ini ingat Allah. Sebab kita ini ternyata bila diberikan nikmat tak pandai ingat Allah, dah dapat musibah, dapat susah, baru boleh ingat Allah. Supaya kita dapat pahala dengan sebut kalimah Allah, supaya kita dapat pahala dengan kita berdoa kepada Allah bila ditimpa suatu kesusahan, supaya kita kembali kepada Allah. Begitu juga hal keadaan bila mana kita mendapat nikmat, kita juga mengucapkan alhamdulillah. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala setelah daripada menceritakan tentang pengutusan Nabi Adam, diceritakan juga tentang Allah Taala, bagaimana Allah Taala bekalkan petunjuk kepada Nabi Adam, bagaimana Allah Taala menyuruh Nabi Adam untuk dengan bekalan yang Allah Taala bagi tadi supaya survive, hidup di atas muka bumi dengan petunjuk Allah tadi. Allah juga bagi tahu bahawa ya Adam, wahai zuriat Bani Adam, kamu ada satu musuh ketat bagi kamu, yakni iblis. Lepas Allah bagi tahu tentang istimewanya penciptaan Nabi Adam,
Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-30 pada ayat yang ke-40 menceritakan kisah tentang Bani Israel. Cerita tentang Nabi Adam, zuriat Nabi Adam, cerita tentang syaitan, iblis semua dah habis, masuk cerita baru tentang Bani Israel. Apa munasabahnya? Kenapa lepas cerita tentang manusia pertama yang Allah Taala jadikan, terus cerita pula tentang Bani Israel? Banyak lagi cerita-cerita lain antara Nabi Adam sampai Bani Israel. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, banyak lagi cerita lain. Tapi lepas cerita tentang Bani Adam, lepas cerita tentang manhaj yang Allah Ta'ala turunkan, yakni hudan tadi, hidayah yang Allah Ta'ala berikan untuk bekalan manusia hidup, terus diceritakan tentang Bani Israel pada ayat yang ke-40. Munasabahnya nak bagi tahu, Bani Israel ini adalah golongan yang paling banyak ingkar dengan petunjuk yang Allah Ta'ala berikan. Jadi Allah Ta'ala dahulukan mereka punya cerita, nak bagi tahu betapa banyaknya pengingkaran, betapa banyaknya mereka berlawan dengan manhaj, dengan petunjuk yang Allah Ta'ala bekalkan kepada para nabi-nabi mereka. Maka Allah Ta'ala sebutkan cerita tentang Bani Israel. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kepada nikmat, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dan penuhilah janjimu kepadaku, nescaya aku penuhi janjimu kepadamu, dan hanya kepada akulah kamu harus takut dan tunduk. Cerita tentang Bani Israel bukan kerana mereka tu manusia paling mulia, sebab tu Allah cerita kaum yang paling banyak cerita dalam Quran kan Bani Israel. Kaum Nabi Muhammad pun tak banyak cerita dalam Quran. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, kaum Nabi apa semua. Yang paling banyak cerita tentang kaum dalam Al-Quran adalah Bani Israel. Nama Nabi juga yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi yang Allah Ta'ala utuskan kepada Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa. Dua orang Nabi yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran. Nabi Musa, Nabi Isa. Kaum pula yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, kaum yang diutuskan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa, Bani Israel. Banyaknya disebut nama seseorang, itu bukan bererti mulianya seseorang. Ada dua kemungkinan. Bila mana namanya banyak kali disebut, ada dua kemungkinan. Sama ada menunjukkan kepada kemuliaan orang tersebut, ataupun menunjukkan jahatnya orang tersebut. Jadi namanya biasa disebut. Jadi jangan berbangga kalau kita punya nama tu jadi famous. Jangan berbangga kalau kita punya nama tu sentiasa orang sebut. Boleh jadi sentiasa orang sebut kerana jahatnya kita. Boleh jadi sentiasa orang ingat sebab teruknya kita. Jadi Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah mereka adalah kaum yang pertama yang diceritakan dalam Al-Quran, yakni pada awal ayat yang ke-40 dalam surah Al-Baqarah. Pertama sekali yang kita boleh belajar daripada sini, kenapa Allah gunakan perkataan Ya Bani Israel? Apa makna Israel? Kita semua tahu bila sebut Israel, semua daripada kita faham Israel ini adalah nama kepada satu kaum. Sekarang ni dah jadi nama kepada satu negara yang paling banyak menyusahkan kita. Israel, apa makna Israel? Kenapa Allah gunakan kalimah Israel? Israel berasal daripada dua perkataan bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi. Memang kalimah tu bukan kalimah Arab. Kalau kita buka dalam kamus Israel, kamus bahasa Arab buka, terjemahannya adalah kaum Israel juga. Kerana Israel bukan kalimah Arab. Israel adalah gabungan di antara dua perkataan Ibrani. Ibrani ini bahasa kepada orang Yahudi. Iaitu pertama adalah kalimah Isra. Bukan Isra Mi'raj Isra. Alif, Sin, Ra, Alif. Tak ada hamzahnya. Kalau ada hamzah dia dah jadi Isra Mi'raj. Isra. Yang kedua kalimah Il. Isra dalam bahasa Ibrani maknanya hamba yang terpilih. Hamba yang terpilih. Abdun Mustafa. Hamba yang terpilih. Itu makna Isra dalam bahasa Ibrani. Il bermakna Allah dalam bahasa Ibrani. Jadi Israel maknanya adalah hamba Allah yang terpilih. Itu makna Israel. Jadi kenapa Allah Ta'ala gunakan kalimah ini kepada mereka, Bani Israel? Bukan kerana mereka itu Allah Ta'ala sayang, mereka itu terpilih daripada bangsa-bangsa yang lain.
Kerana Israel itu adalah nama yang pernah dinamakan kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Hamba Allah yang terpilih tadi itu adalah nisbah kepada Nabi Yaqub, yakni datuk kepada kaum Bani Israel. Nabi Ibrahim ada 2 orang anak. Pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq datangnya Nabi Yaqub. Keturunan daripada Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub datangnya Bani Israel. Keturunan daripada Nabi Ismail datangnya kaum Arab, yang daripadanya datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Israel adalah nama kepada Nabi Yaqub alaihi salam di dalam bahasa Ibrani, kerana beliau memang layak untuk diberikan namanya hamba Allah yang terpilih. Sebab Nabi Yaqub alaihi salam disebutkan sebagai Israel, hamba Allah yang terpilih, kerana beliau ini antara anbiya Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ujian demi ujian. Banyak ujian dan dugaan yang ditimpakan kepada Nabi Yaqub. Ujian dari segi kesehatannya, hilang dia punya penglihatan mata, mendapat satu penyakit, macam-macam ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi beliau itulah yang diberikan nama Israel. Allah Ta'ala bila mana sebut ya Bani Israel, ya Bani Israel, sebenarnya di situ bukanlah bermakna Allah nak sebutkan kepada kaum Bani Israel sahaja, tapi Allah nak ingatkan kepada mereka, wahai kaum yang menjadi anak-anak dan cucu-cucu kepada Nabi Yaqub. Yani bila mana sentiasa Allah sebut ya Bani Israel, ya Bani Israel, maksud di situ supaya Allah sentiasa nak ingatkan kepada mereka, wahai anak-anak kepada seorang Nabi yang sangat taat kepada Allah, seorang Nabi yang pernah banyak kali diberikan dugaan oleh Allah. Sebab itu disebutkan nama mereka dengan Bani Israel. Faham tu? Jadi kemudian setiap kali Allah sebut Bani Israel, sebenarnya nak ingatkan kepada mereka betapa dugaan yang Allah berikan kepada Nabi Yaqub. Tapi bila mana Allah sebut kita, Allah sebut ya Bani Adam, ya ayyuhallazina amanu. Apa beza ya Bani Adam dan ya Bani Israel? Memanglah beza. Ya Bani Adam tu wahai kaum Adam, ya Bani Israel wahai kaum Israel. Bukankah bila sebut ya Bani Adam juga termasuk orang Israel? Tapi bila mana Allah sebutkan Bani Israel, Allah tak kata ya Bani Adam. Tapi bila Allah nak sebutkan manusia secara umum, satu dunia punya manusia semua ni, daripada Nabi Adam sampai kepada akhir zaman, semuanya Allah gunakan ya Bani Adam. Tapi bila dapat sampai kepada Bani Israel, tak guna perkataan ya Bani Adam, walaupun mereka tu memang anak-anak kepada Nabi Adam. Digunakan perkataan ya Bani Israel supaya nak bagi sedar kepada mereka. Jadi kita Allah Ta'ala sebut dengan ya Bani Adam, sebab kalimah ya Bani Adam ini ada harga nilai di sisi Allah yang sangat terhormat. Kerana setiap kali Allah sebut ya Bani Adam, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, wahai anak-anak Adam, supaya kita sedar apa yang berlaku kepada Nabi Adam alaihi salam, kurniaan-kurniaan istimewa-istimewa, betapa darajat Nabi Adam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu. Jadi setiap kali Allah sebut ya Bani Adam, nak bagi tahu kepada kita betapa mulianya kita di pandangan Allah dan juga pandangan malaikat. Kita ini bangsa yang pernah Allah Ta'ala suruh malaikat pun sujud kepada kita. Kita tu dengan erti kepada Nabi Adam. Jadi setiap kali sebut ya Bani Adam, sebenarnya Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita betapa mulianya kita punya darjat. Jadi sebab itu suruhan-suruhan ayat-ayat Al-Quran, bila mana Allah sebut ya Bani Adam, dia pasti terikat dengan perkara-perkara yang sangat besar, perkara-perkara akidah. Sebab Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita, kamu ini kaum yang sangat dihormati, kaum Bani Adam. Tapi bila Bani Israel dikhaskan kepada mereka ya Bani Israel, Allah Ta'ala tak gunakan perkataan Bani Adam, walaupun mereka tu memang hakikatnya pun memang Bani Adam pun, memang anak-anak Adam, tapi tak gunakan Bani Adam sebab Bani Adam itu ada harganya, ada nilainya di sisi Allah, tak layak untuk disebut kepada Bani Israel sebab mereka tak pandai hargai kepada perkataan tersebut. Kemudian Allah sebutkan di sini, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kepada nikmat yang aku berikan kepada kamu. Kenapa Allah suruh perbicaraan yang pertama tentang Bani Israel, terus Allah Ta'ala panggil Bani Israel,
wahai Bani Israel, yakni merujuk kepada Bani Israel pada zaman Rasulullah ni. Wahai Bani Israel, setelah mereka itu banyak kufurkan Nabi Muhammad, maka Allah turunkan ayat macam ni. Wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati, ingatlah kamu kepada nikmat yang aku berikan kepada kamu. Kenapa disuruh ingat nikmat pula? Walaupun mereka itu pernah dapat nikmat, mereka itu pernah dapat azab, mereka pernah dapat musibah, macam-macam perkara mereka pernah dapat, tapi yang disuruh ingat pertama sekali adalah nikmat. Sebab apa? Bukan nak bagi tahu mereka ini adalah orang yang mulia kerana banyak dapat nikmat, tapi bila mana Allah Ta'ala sebut, Allah memadai, seolah-olah Allah kata cukuplah dengan aku sebut kepada engkau, ingat nikmat aku pun cukup, jangan ingat aku pun tak apa. Tapi bila mana Allah sebut kita, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udhkuruni, kata Allah, ingat aku. Allah nisbahkan kepada diri Allah sendiri, udhkuruni, ingat aku. Tapi kepada Bani Israel, Allah panggil Bani Israel, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati, ingatlah kepada nikmat aku. Allah tak kata ingatlah kepada aku. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah golongan-golongan yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala ingatkan mereka, berapa banyak nikmat yang pernah aku berikan kepada kamu wahai Bani Israel. Sebab mereka ini adalah ashabul madiyun wa ashabud dunyawiyun. Mereka ini Bani Israel, orang-orang Yahudi, adalah golongan madiyun, golongan materialistik, dan dunyawiyun, orang-orang yang cinta kepada apa-apa perkara-perkara yang ada di dunia. Jadi mereka itu banyak minta kepada nabi-nabi mereka supaya diberikan anugerah daripada Allah, dan memang pun mereka dapat. Banyak perkara-perkara yang Allah berikan kepada Bani Israel yang tak berikan kepada kita pun. Mereka itu diberikan peluang oleh Allah, diturunkan makanan daripada syurga, manna wa salwa. Kita ada pernah dapat manna wa salwa, makanan daripada restoran manna wa salwa adalah banyak, tapi bukan makanan dari syurga pun. Manna wa salwa kan, Bani Israel dapat makanan daripada syurga. Banyak lagi. Tak cukup dengan tu, mereka minta kepada Nabi Musa alaihi salam, min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Nabi Musa, bukan saya sebut Nabi Adam tadi, wahai Nabi Musa, kami tak cukup dengan makanan-makanan yang ada, minta kepada kamu punya Tuhan bagi kepada kami nikmat-nikmat yang lain, makanan-makanan yang tumbuh daripada bumi, keluar daripada dalam bumi. Qithaiha wa fumiha wa basaliha, bawang, kacang, adas, adas ni, kacang kuda, macam-macam lah. Yang ni namanya benda-benda yang keluar daripada muka bumi. Semuanya mereka minta dan mereka pun diberikan. Jadi oleh kerana mereka ini adalah golongan yang banyak diberikan nikmat oleh Allah, laut pun Allah Ta'ala belahkan untuk mereka. Laut pun Allah Ta'ala belahkan laut kepada mereka. InsyaAllah kita akan bahaskan nanti bila sampai. Dan banyak lagi lah, para Nabi-Nabi pun, Rasul pun banyak diturunkan kepada mereka. Maknanya banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Maka Allah Ta'ala sebut nama mereka. Allah Ta'ala nak sedahkan kepada mereka yang kufur kepada Nabi Muhammad, wahai Bani Israel, ingat kepada nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Dah banyak nikmat yang aku berikan kepada kamu, tapi tetap juga kamu kufur kepada aku punya Rasul. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Jadi ingat, satu pelajaran juga bagi kita sebenarnya, jangan kufur kepada nikmat. Kerana kufur nikmat ini bahagian daripada sifat Bani Israel yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah bagi berapa banyak nikmat pun tetap tak puas, tetap protes dalam diri, tetap rasakan, ya Allah, kenapa tak bagi aku macam tu? Ya Allah, aku dah berapa tahun doa-doa tak pernah dapat lagi. Orang lain dapat, senang je dapat, aku tak pun dapat lagi. Protes dalam diri, tidak menghargai kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ini kita punya sifat. Jangan kita warisi daripada sifat Bani Israel, sampaikan Allah panggil mereka sebagai orang-orang yang dah banyak diberikan nikmat. Walaupun kita juga banyak diberikan nikmat, tapi Allah tak panggil kita macam tu. Tapi Bani Israel Allah panggil mereka, wahai orang-orang yang dah banyak berikan nikmat. Tapi kita tak panggil pun macam tu. Bahagian daripada perkara yang nak diberitahukan kepada kita, jangan kita kufur dengan apapun nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sekecil-kecil manapun yang kita dapat, Alhamdulillah. Yani yang sesuatu perkara tu, apapun kadar yang namanya itu pemberian daripada Allah, pertama sekali Alhamdulillah. Lepas tu baru berdoa kepada Allah. Nak banyak mana pun, nak minta lebih macam mana pun, pertama sekali bersyukur dulu dengan apa yang ada, lepas tu baru minta.
Jangan belum lagi bersyukur dengan apa yang ada, terus dah angkat tangan, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Takut-takut nanti bila dapat banyak kita tak mampu bersyukur kepada Allah. Takut-takut bila dah dapat banyak kita tak mampu untuk pikul. Jadi Nabi pernah pesan, qalilun tashkur khairun min katsir la tutiq. Sedikit yang kamu bersyukur itu lebih baik daripada banyak yang kamu tak mampu untuk pikul. Sedikit yang kamu bersyukur itu lebih baik daripada banyak yang kamu tak mampu untuk pikul. Pesanan tadi Nabi sebutkan kepada seorang sahabat. Seorang sahabat Nabi, Sayyidina Sa'labah radhiyallahu anhu wa arda. Satu hari Sa'labah ni seorang sahabat yang miskin, yang susah. Ada 2-3 ekor kambing je, orang miskin, susah. Satu hari Nabi datang kepada Rasulullah, minta, ya Rasulullah, doakanlah aku jadi orang kaya. Doakanlah aku supaya aku punya kambing ni jadi banyak. Nanti kalau aku punya kambing dah banyak, bolehlah aku keluarkan zakat, boleh aku bantu umat Islam. Nabi tengok muka Sa'labah, Nabi bagi tahu, ya Sa'labah, bersyukur dulu dengan 2-3 ekor kambing yang kamu ada nanti, insya-Allah takut-takut kamu tak mampu untuk pikul kalau diberikan kambing yang banyak. InsyaAllah nanti kita sambung bincang lepas daripada Isyak, lepas daripada azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allah. Jadi hadis yang Nabi sebutkan tadi, qalilun tashkur, sedikit yang bersyukur itu lebih baik daripada banyak yang tak mampu untuk pikul. Sa'labah radhiyallahu anhu arda datang kali pertama kepada Nabi. Nabi cakap, bersyukur dulu dengan apa yang ada, nanti takut dapat banyak kamu tak mampu untuk pikul. Lepas beberapa hari datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku jadi kaya, supaya aku punya kambing ni jadi banyak. Nabi cakap lagi, ya Sa'labah, qalilun tashkur khairun min katsir la tutik. Kali ketiga datang lagi, ya ni masalah tak nak dengar cakap Rasulullah. Kali ketiga datang lagi, ya Rasulullah, doakanlah kalau aku dapat kambing yang banyak nanti aku dah boleh bayar zakat. Macam kita lah kan. Kita kan cara nak bodek doa dengan Allah kan macam tu. Ya Allah, jadikanlah aku kaya. Kalau aku kaya, aku boleh sedekah untuk Masjid Al-Ikhlas. Aku boleh buat tu, aku boleh bagi anak yatim, aku boleh buat sekian, boleh buat sekian. Itu kita punya bodek kepada Allah bila kita nak minta sesuatu yang besar daripada Allah. Tapi kalau dapat nanti belum tentu. Sampai ke kali yang ketiga dia datang juga paksa Nabi untuk doa. Nabi pun doa. Kau nak sangat? Nabi pun doa, ya Allah, berilah kepada Sa'labah apa yang dia minta. Dia punya kambing pun makin banyak, hari demi hari, tahun demi tahun, kambingnya makin banyak, sampai kepada tempoh untuk wajib keluarkan zakat. Ternakan kena wajib zakat kan? Zakat ternakan. Sampai kepada tempoh keluarkan zakat, Nabi hantar sahabat pergi minta zakat kepada orang-orang yang ada ternakan. Dia pergi kepada sahabat-sahabat lain, pergi kepada orang-orang lain, sampai kepada Sa'labah. Ya Sa'labah, Rasulullah minta kamu punya zakat. Apa kata Sa'labah? Yang tadi ni dia janji nak bayar zakat kalau kambing banyak. Kata Sa'labah, nanti dululah. Kau balik dulu, nanti aku bagi aku punya kambing. Dah rasa berat untuk bayar zakat. Dah rasa berat, bukan tak nak bayar. Rasa berat. Berat hati untuk bayar zakat. Sebab kambing tu kalau 400 ekor kambing, 40 ekor kambing zakat. Betul kan? Wallahualam, saya pun tak berapa sure. 4 ekor. 4 ke 40 kalau 400 ekor kambing? 40 rasanya Berapa Ji? 2.5. Berapa tu agak-agak? Kalau 100 ekor kambing 25. Betul? 25 ekor. Betul ke? 100 ekor kambing, 25 ekor kambing adalah zakat. 25 jadi berapa? 3 ekor kambing lah. Takkan nak bayar 2 kambing setengah kan? Jadinya Sa'labah tadi rasa berat untuk bayar zakat. Sahabat tadi pun balik. Nabi tengok daripada jauh sahabat tadi balik, dan Nabi tahu Sa'labah tak bayar dia punya zakat. Sebab Sa'labah kalau bayar zakat, dia punya kambing banyak perlu dibayar. Banyaknya dia punya kambing tu berkat doa daripada Rasulullah. Dia punya kambing tu kalau di padang pasir tu diceritakan, kalau duduk di padang pasir di atas gunung, bukit di padang pasir penuh bukit dengan kambing Sa'labah. Jadi zakatnya tu pun banyak sepatutnya. Nabi tengok daripada jauh, kambing yang dibawa oleh sahabat tadi tak banyak pun. Sampai sahabat tu dah dekat sikit, belum sampai lagi kepada Rasulullah. Nabi tanya, mana kambing Sa'labah? Nabi ingat lagi, walaupun janjinya 2-3 tahun lepas, Nabi ingat lagi, mana kambing Sa'labah? Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, Sa'labah kata nanti dibayar. Turun firman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala haramkan kepada Rasulullah untuk terima zakat daripada Sa'labah. Bukan sebab tak nak bayar, sebab dah rasa berat untuk bayar pun disuruh kepada Rasulullah, diharamkan kepada Rasulullah, jangan ambil zakat daripada Sa'labah. Sa'labah lepas sudah datang kepada Nabi. Lepas beberapa ketika datang, ya Rasulullah, ini aku punya kambing nak bayar zakat. Kata Rasulullah, engkau simpanlah kau punya kambing. Allah Ta'ala dah haramkan aku untuk terima kau punya zakat. Kambingnya makin banyak. Ni pelik sikit. Orang kalau tak bayar zakat, dia punya harta kan tak berkat. Kita kalau harta kita nak bertambah kan kita bayar zakat. Ini Sa'labah punya kes, tak bayar zakat tapi hartanya makin jadi banyak. Sebab nak bagi pengajaran kepada kau, nak sangat tadi kan, Nabi dah suruh kau bersyukur dulu dengan apa yang sikit, supaya nanti kalau dapat banyak takut kamu tak mampu untuk pikul. Nak sangat harta yang banyak. Sampai Rasulullah wafat, zakatnya tak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sa'labah datang dengan kambing yang banyak. Ya Abu Bakar, ambillah, ya Khalifah, ambil aku punya zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, macam mana aku nak ambil kau punya zakat? Orang yang jauh lebih mulia daripada aku pun tak ambil kau punya zakat.
Sampai kepada zaman Sayyidina Umar, ya Khalifah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, ambil aku punya zakat, dah makin banyak ni aku punya kambing. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, macam mana aku nak ambil kau punya zakat? Dua orang yang lebih mulia daripada aku pun tak ambil kau punya zakat. Ini pengajaran Nabi nak bagi tahu bahawa qalilun tashkur. Nabi dah pesan awal-awal, sedikit yang bersyukur itu lebih baik daripada banyak yang kamu tak mampu untuk pikul. Jadi kalau kita nak minta besar-besar daripada Allah, itu hak kita untuk minta, tak ada orang boleh kacau. Kita punya hak dengan kita punya Tuhan, nak minta apa pun minta, tapi pastikan bersyukur dulu dengan apa yang ada. Cara untuk bersyukur bukan setakat ucap alhamdulillah. Syukur itu ada beberapa syaratnya. Pertama, gunakan apa yang Allah Ta'ala beri tersebut dengan perkara yang diredai oleh Allah. Itu syarat pertama. Tanda pertama kita itu bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, berterima kasih. Jadi itu cerita tentang Bani Israel yang banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi tetap tak bersyukur. Jadi Allah Ta'ala sebut mereka sebagai golongan-golongan, dipanggil pun nama mereka dengan orang-orang yang banyak. Wahai orang-orang yang banyak diberikan nikmat, an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kamu tunaikanlah janji kamu dengan aku akan tunaikan janji aku dengan kamu. Apakah maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ini kepada Bani Israel? Janji apa yang disuruh ditunaikan? Ini merujuk kepada zaman Rasulullah SAW, bila mana ahlul kitab, orang-orang Bani Israel ini, mereka kufur kepada Rasulullah, mereka tak nak beriman kepada Rasulullah. Maka Allah Ta'ala suruh kepada mereka, wahai Bani Israel, kamu tunaikan apa yang telah kamu janji kepada aku akan tunaikan apa yang telah aku janji kepada kamu. Janji yang dimaksudkan, perjanjian yang dimaksudkan di antara Allah dan juga Bani Israel, ada beberapa pendapat ahli tafsir. Antara yang mengatakan adalah perjanjian mereka dengan Nabi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala sebutkan dalam satu ayat Al-Quran, wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinannahu linnas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Nabi Musa alaihi salam mengambil janji, buat perjanjian dengan Bani Israel ataupun dengan ulama-ulama Bani Israel zaman Nabi Musa. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa membuat perjanjian dengan Bani Israel supaya apa? Supaya mereka itu betul-betul ikhlas sebarkan apa yang disebutkan oleh Nabi Musa, apa yang diturunkan oleh Allah dalam kitab Taurat, dan jangan wala taktumuhu, jangan sembunyikan apapun yang ada dalam kitab Taurat. Itu perjanjian yang mereka ingkar dengan Allah. Apa yang mereka sembunyikan oleh Bani Israel? Apa yang disembunyikan oleh Bani Israel? Yang disembunyikan oleh Bani Israel adalah kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, Allah Ta'ala sebutkan akan kedatangan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sebutkan kepada Bani Israel, Nabi Musa ajarkan kepada Bani Israel akan kedatangan Nabi akhir zaman. Tapi mereka tetap sembunyikan. Itu maksud yang di dalam ayat ini Allah nak bagi tahu, wahai Bani Israel, kamu tunaikan kamu punya janji. Iaitu janjinya apa? Jangan kamu sembunyikan apa yang ada dalam Taurat. Kerana mereka ubah kitab Taurat. Cerita-cerita tentang Nabi Muhammad semuanya dibuang. Cerita-cerita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam Taurat dibuang oleh mereka, maka mereka pun gantikan dengan perkara-perkara yang baru. Maka Allah Ta'ala sebutkan, kalau kamu tunaikan kamu punya janji, nescaya kami akan tunaikan kami punya janji pula. Jadi itu pesan Allah kepada Bani Israel, wa iyaya farhabun, dan kepada akulah yang patut kamu rasa takut dan rasa tunduk. Ini juga pesanan yang Allah pesan kepada Bani Israel, nak bagi tahu juga kepada kita bahawa antara cara di dalam berdakwah, kadang-kadang perlukan kepada at-tabshir, berikan berita-berita gembira, kadang-kadang perlukan kepada inzar, berikan berita yang mengancam. Itu cara juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kadang-kadang Allah sebutkan dengan perkara-perkara yang membawa kepada berita gembira, dengan syurga, dengan balasan pahala. Kadang-kadang juga beberapa perkara sebagai ancaman neraka, azab dan sebagainya. Jadi itu beberapa perkara yang saya kira mungkin sempat untuk kita kongsikan sehingga ke ayat yang ke-40 menceritakan tentang nikmat-nikmat. InsyaAllah ayat yang ke-41 nanti juga masih lagi ceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, dan seterusnya ayat ini bersambung kepada cerita bagaimana terbelahnya laut kepada Bani Israel dan juga cerita tentang Fir'aun. InsyaAllah kita sempat bincang 2 ayat saja, ayat ke-39, ayat ke-40, 2 ayat. Tak apalah,
Kan tadi kita dah bagi tahu, sedikit yang bersyukur itu lebih baik daripada banyak yang tak mampu untuk pikul kan. Jadi kita punya sifat kuliah kita pun, kita bukan nak habiskan silibus, kita slow-slow lah macam ni, 1 hari 2 ayat, 3 ayat, insya-Allah kita pun tak tahu boleh habis ke tidak, sama ada saya meninggal dulu ataupun tuan-tuan meninggal dulu. Kita pun tak tahu bila habis, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dalam perkongsian. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.